Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Saya banyak kali menerima aduan daripada murid yang mendapat markah B dalam beberapa mata pelajaran, yang mengadu dengan penuh rasa sedih dan kemurungan bahawa gurunya tidak berapa melayan dia di sekolah. Tan Sri Yang Pertua, mungkin di zaman Tan Sri dan zaman saya sekolah dulu, kita memakai sistem aggregate. Ia mungkin tidak A straight tetapi memadai untuk menjadikan generasi kita seperti kita pada hari ini. Adakah Yang Berhormat sedar dan Kementerian sedar bahawa hari ini ibu bapa dan guru telah dihinggap satu sindrom A, iaitu guru menjadi prejudis kepada murid yang tidak mendapat A, ibu bapa menjadi murung sekiranya anaknya tidak mendapat straight A. Jadi ini satu sindrom yang saya rasa perlu dikaji dengan teliti oleh Kementerian Pelajaran dalam kita menilai keberkesanan sistem perpisahan kita. Dalam kita nak melahirkan mencapai falsafah pendidikan negara yang disebut tadi, bahawa kita mahu melahirkan modal insan yang membina negara ini. Jadi adakah suatu kajian yang betul-betul holistik akan diadakan, dilaksanakan supaya murid-murid di sekolah ini tidak menjadi mangsa kepada sindrom yang ada pada hari ini? Itu soalan utama saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat memang merupakan satu pemerhatian yang tepat sekali, di mana sindrom A ini bukan semata-mata dilihat di kalangan ibu bapa, malahan masyarakat juga memandang, memberi pengiktirafan kepada pelajar yang sangat cemerlang. Sebab itulah dalam sistem pendidikan kita, kita sedang menjalankan satu transformasi kurikulum, yang mana kita telah membuat projek rintis pada tahun lalu, dan kita telah memilih 50 buah sekolah dan merangkumi sekolah bandar, luar bandar, kluster, pendidikan khas dan sebagainya. Dan pada tahun ini kita turut mengadakan program rintis di 500 buah sekolah. Dan tujuan kita mengadakan program rintis ini sebenarnya, kita nak lihat sistem peperiksaan kita terlalu berpusat, terlalu menumpukan peperiksaan pusat. Maka kita telah, seperti mana yang saya jawab tadi, ada 5 elemen yang diambil kira, termasuklah pentaksiran pusat. Bererti daripada pusat kita berikan satu kaedah pentaksiran, dan biarlah sekolah yang menentukan skor, dan juga kita mempunyai pentaksiran sekolah, dan sekolah yang menentukan bagaimana ianya dibuat. Dan salah satu matlamat atau objektifnya adalah untuk kita melihat proses pembelajaran itu dinilai dan ditaksir. Dan kita tidak semata-mata melihat output berdasarkan satu peperiksaan pusat. Dan dari segi wajarannya, kalau kita lihat dahulunya UPSR kita berpandukan kepada pencapaian seorang pelajar pada suatu peperiksaan awam, iaitu UPSR, PMR ataupun SPM. Tetapi kini kita mempunyai wajaran yang berlainan. Bagi UPSR cadangan awal mungkin hanya dari segi peperiksaan pusat 30% adalah berpandukan kepada peperiksaan pusat, dan selebihnya pentaksiran sekolah dan komponen lain yang telah saya huraikan tadi. Yang kedua, PMR, ianya mungkin ditingkatkan dari segi wajaran, weightage-nya kepada 50%, dan akhirnya SPM ianya mungkin sampai ke 70%. Ini adalah cadangan awal, dan kita melihat setiap proses itu, termasuklah tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 itu diambil kira, bukan sahaja bertumpukan kepada end result dengan izin, dan ianya patutlah kita memberi peluang kepada pelajar itu mengambil bahagian dalam aktiviti co-curriculum yang turut diambil kira dalam sistem ini. Ini apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat dari segi konsistensi guru kita. Kita memang mewujudkan satu kaedah. Kalau selama ini peperiksaan yang diambil, ujian kecil yang diambil di sekolah, ianya adalah soalan yang telah ditentukan oleh pihak guru atau sekolah, dan ianya tak diambil kira sekarang. Dari segi bebanan pada guru, ianya tidak wujud, dan ianya sebenarnya adalah satu kita mengambil kira apa yang telah dibuat selama ini. Dan keduanya, dari segi konsistensi itu, kita akan bagi latihan yang cukup-cukupnya tentang pelaksanaan SPPK
agar kita dapat memberi pengupayaan kepada guru kita semasa menilai dan mentaksir. Terima kasih.